Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Hari ini kita akan menyambung pengajian kita dalam ilmu fiqh asas-asas fardhu ain pada satu tajuk yang penting dan mustahak, iaitu berkenaan dengan tayammum. Tayammum. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun. Kata musannif, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Safinatun Najah, dia kata asbabut tayammumi thalathah. Sebab hak membolehkan tayammum ni 3 perkara. Sebelum kita nak pergi sebab, kita nak kena tahu dulu apa dia tayammum itu. Tayammum kata terbitan yang terbit daripadanya kata kerja tayammama yatayammamu, yang bermakna qasada yaqsidu, menuju ya. Maksud tayammum ialah al-qasdu, kita menuju, mengarah kepada satu perkara, satu tempat. Macam kita kata yamamtu nahwal Madinah, aku nak pergi Madinah. Jadi kita menuju, kita qasad. Itu makna tayammum. Sebab diambil daripada firman Allah Ta'ala, fa illam walam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Asal perintah Allah dalam Quran ialah kalau kamu tak jumpa ayat fatayammamu sa'ida, maka hendaklah kamu menuju, pergi ambil sa'idan, permukaan bumi. Itu asal dia. Dia kata kerja, perintah tayammam. Tuhan kata fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kamu tak jumpa ayat, maka pergilah kepada tanah, kepada permukaan bumi yang elok, yang baik, sa'idan tayyiba. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah dengan permukaan bumi itu wajah kamu. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, dan wa aydikum min, dan tangan kamu daripadanya. Jadi asalnya kalimah tayammum ni daripada perintah Allah Ta'ala dalam Quran untuk kita bila tak jumpa ayat untuk berwuduk atau mandi hadas besar, kita pergi menuju ke arah permukaan bumi untuk ambil tanah, ambil debu tanah untuk menggantikan air. Jadi makna daripada segi syarak, makna tayammum syar'an dari segi syariat yang dimaksud dengan tayammum istilah fiqh ini ialah isalu turabi ila al-wajhi wal yadaini bi syara'ita makhsusah. Isalu at-turabi ila al-wajhi wal yadaini bi syara'ita makhsusah, iaitulah menyampaikan debu tanah turab ya, kepada wajah, ambil debu tanah, sapu ke muka, dan kedua belah tangan dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan syarat-syarat yang khusus, dengan niat yang khusus. Apa dia syarat yang tertentu, apa dia niat yang khusus ini, inilah yang akan dibahaskan dalam bab ini. Dan tayammum ni adalah rukhsah, kelonggaran untuk menggantikan wuduk dan juga mandi hadas jikalau tidak ada air. Dan dalilnya seperti yang telah kita belajar dalam kelas tafsir, firman Allah Ta'ala,
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Dalam surah An-Nisa dan juga dalam surah Al-Maidah. Cerita benda tentang ayat wuduk. Kemudian Tuhan beritahu kalau tak jumpa ayat, maka pergilah kamu ke permukaan bumi, ke tanah debu tanah, dan sapulah dengannya wajah kamu dan kedua-dua belah tangan kamu. Sebab nuzul ayat ni, sebab peristiwa dia ialah dalam satu peristiwa peperangan, balik daripada perang, rantai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hilang, rantai leher pun hilang. Jadi Aisyah ni dia sayang rantai tu, cari, pakat pergi cari, masuk waktu semayang. Sahabat kata, ya Rasulullah, kita tempat ni bukan ada ayat dan kita pun tak ada bekal ayat. Jadi macam mana kita nak solat? Kan? Maka turunlah kelonggaran rukhsah tayammum. Subhanallah. Sebab tu kata Syekh Labib kan, orang kata Islam tak memuliakan wanita. Tengok Nabi SAW tahan satu batalion tentera, pakat pergi cari rantai seorang wanita kecil, gadis, kan apa nama, bini dia yang masih lagi wanita yang kecil, subhanallah, untuk cari rantai. Kalau tengok rantai tu rupanya duduk bawah unta kan, lepas daripada dah cari tak jumpa, nak buat macam mana, dah tayammum semua, semayang, nak bergerak, angkat unta, cuih rantai duduk ada bawah unta. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan sebab berkat, nak tunjuk kata keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni menjadi punca kepada kebaikan orang Islam. Kan? Itu sahabat kata kepada Abu Bakar, ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ali Abi Bakar. Ini bukanlah keberkatan pertama keluarga kamu, wahai Abu Bakar. Macam banyaklah kebaikan-kebaikan yang dapat kepada orang Islam kerana apa yang berlaku kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. So tayammum ni ialah untuk mengganti wuduk dan juga mandi hadas. Pasal Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Kemudian disambung dengan perintah wuduk dan disambung dengan perintah tayamum kalau tidak ada air. Maka tayamum ini menggantikan wuduk dan menggantikan mandi hadas besar. Tapi mengganti tu sampai terang mana kita akan tengok nanti. Walaupun kita dah bincang juga tayamum hari itu, tapi kita bincang lagi sekali dalam segi fiqhnya. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala kata, sebab tayamum, sebab yang membolehkan tayamum, ada 3 perkara. 3 perkara ni secara besar. Kalau kita pecah banyak lagi. Kalau kita pecah banyak lagi. Tapi 3 perkara ni yang kita boleh simpulkan. Ya. Yang kita boleh rumuskan. Ya. Sebab kalau kita pecah, ada banyak lagi. Ya. Iaitulah, yang pertama dia kata, faqdul ma', ketiadaan air. Ketiadaan air. Yang pertama ialah faqdul ma'. Ayat tak ada. Ma' di sini ayat apa? Ayat mutlak. Pasal Allah Ta'ala kata, falam tajidu ma'a. Dan kamu tidak jumpa air. Tidak jumpa air. Sedangkan
tentulah ada ayat yang lain daripada ayat mutlak. Jadi menunjukkan kalau tidak ada ayat mutlak terus pindah tayamum. Ya. Jadi menunjukkan bahawa yang boleh sah guna untuk bersuci ni yang macam kita dah cerita ialah ayat mutlak sahaja, yang bukan musta'mal. Kalau ayat musta'mal pun tak boleh. Ayat musta'mal tak mengangkat hadas. Kan? Jadi apatah lagi ayat yang mutanajis ataupun ayat yang allazi khalaqahu tahiran, kan, yang bercampur dengan benda suci pun samalah, ayat teh, ayat Milo, ayat kopi. Ini semua tak dikira air yang boleh menyucikan. Okey, yang boleh yang diguna untuk mengangkat hadas dan mensucikan najis ialah apa? Ma'un, al-ma', ayat semata-mata ayat yang telah kita pelajari. Baik. Jadi dia kata faqdul ma' tiada ayat. Tiada ayat. Yang kedua, wal marad, sakit yang menghalang daripada mengguna air. Dia sakit, penyakit tu tak boleh menyentuh air, tidak boleh guna air. Sama ada kerana jikalau dia guna air, bisti'malihil ma' izdadal marad, penyakit bertambah, au bata'a al-bur, lambat sembuh. Dia tak menambah sakit, tapi kalau pergi kena ayak, lambat sembuh. Atau bila dia guna ayak, menyebabkan meninggalkan kesan pada tempat sakitnya itu yang memburukkan anggota tubuhnya yang zahir. Contohlah kawan aksiden, luka dekat muka. Kalau dia pergi guna ayak, mungkin menyebabkan luka tu akan meninggalkan parut yang ketara pada wajahnya. Tak kira lah orang lelaki ke orang perempuan, wajah ni ialah anggota yang zahir. Maka dibolehkan untuk dia tidak mengguna air. Ya. So itu adalah yang kedua ialah marad. Kita baca dulu, kita akan perincikan satu-satu. Dan yang ketiga dia kata ialah walihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin, atau kerana ayak tu ada, badan pun tak sakit, tapi ayak tu diperlukan untuk buat minum bagi benda hidup yang dihormati nyawanya. Bagi benda hidup, jangan pergi terjemah haiwan kat sini, haiwan lagi kita faham haiwan binatang, tak, merangkumi binatang dan juga manusia. Haiwan di sini ialah benda hidup. Benda hidup tu manusia, binatang, samalah. Yang dihormati nyawanya. Yang tak dihormati nyawanya, tak perlu. Apa dia? Tu dia akan sebut. Musannif akan beritahu. Baik, kita pergi perinci satu-satu. Ya. Jadi tayamum ni, yang pertama sekali kita nak habaq, dia adalah rukhsah, keringanan. Dan tayamum ialah mubihun lis-salah. Dia adalah mubih. Dia mengharuskan. Dan dia bukan rafi'un lil hadas. Dia tidak mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas, tapi dia mubihun lis-salah. Dia mengharuskan untuk kita melakukan perkara-perkara yang perkara-perkara yang kita tak boleh buat kalau kita tidak ada wuduk atau kita dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar. Tapi kita tak ada ayat untuk menghilangkan, nak mengangkat hadas tidak ada. Maka dengan tayamum mengharuskan, menyebabkan kita boleh buat benda-benda tadi dan tidak berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi hadas ada lagi tak? Hadas ada. Sebab itulah kalau jumpa ayat,
wajib mandi wajib. Wajib wuduk balik. Dia tak ada katalah dia tak jumpa ayak, lepas tu dia dah tayamum, lepas tu bila jumpa ayak dia kata tak apa dah tayamum dah tadi. Kan tak payah mandilah. Kan nanti kalau berlaku hadas pula baru mandi. Tak. Awak masih lagi dalam keadaan hadas. Masih lagi ada hadas sebab Nabi kata kepada sahabat dia yang jadi imam. Sebab dia junub. Tapi di tempat tu terlalu sejuk. Sejuk yang sangat-sangat. Jadi ayak terlalu sejuk membahayakan kalau kita guna ayak. Jadi dia tayamum. Nabi kata sallaita wa anta junub. Kau semayang dalam keadaan junub. Walaupun Nabi bukan marah dia, Nabi habak kat dia kan. Maksud kau jadi imam dalam keadaan kau junub. Kan? Maknanya tayamum tadi tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. La yarfa'ul hadas. Walakinnahu yubih limubasyarat al-umur al-mamnu'ah lil muhdith. Tetapi dia mengharuskan untuk melakukan perkara-perkara yang tak boleh dibuat oleh orang yang hadas. Itu adalah kita kena faham konsep tayamum. Tayamum la yarfa' al-hadas. Tidak mengangkat hadas tapi yubih. Ya. Yubih. Syekh Zakaria Ansari telah menyenaraikan beberapa sebab lebih perinci lagi. Dan anak suka yang Syekh Zakaria sebut dalam tahrir, dalam tahrir tulab dalam kitab dia tu beberapa sebab tayamum dan dia kategoriskan sebab-sebab yang bila kita tayamum kita tak perlu ulang solat dan sebab-sebab yang perlu ulang solat. Tayamum ni bila kita dah tayamum, kita kata tadi tayamum tidak mengangkat hadas. So ada situasi yang kalau kita tayamum, kita salat dan bila kita jumpa ayak, kita dah tak perlu qada salat yang telah kita semayang dengan tayamum. Walaupun kita wajib mandi hadas besar kalau hadas besar atau wajib wuduk bila kita nak salat pula bila kita dah jumpa ayak. Tapi solat yang kita dah solat sebelum ni selesai, tak payah ulang. Dan ada situation yang memerlukan, yang mewajibkan. Bila kita jumpa ayak, bukan sahaja kita wajib mandi kalau hadas besar atau ambil wuduk untuk solat seterusnya, bahkan mewajibkan untuk kita qada balik solat hak kita solat masa tayamum. Jadi hak masa tayamum tu solat apa? Itu hormatan lil waqt. Menghormati waktu. Kerana tak boleh bagi orang Islam bila masuk waktu semayang dalam keadaan dia tidak ada perkara-perkara yang tidak yang menggugurkan kewajipan solat macam haid dan nifas. Yang tu dia menggugurkan kewajipan solat kan. Tapi dia tak solat. Ini kalau dia tidak ada haid nifas dia hanya kekurangan sebab maka dia kena solat juga macam mana pun. Ya. Ada 21 sebab. 9 daripada sebab ini tidak mewajibkan ulang sembahyang. Apa dia? Yang pertama, faqdul ma' fi makanin yaghlibu fihi wujuduh. Yang pertama tak ada ayak. Tak ada ayak ni ada dua keadaan. Faqdul ma' fi makanin yaghlibu fihi wujudul ma'. Yang kedua, faqdul ma' bi makanin yaghlibu fihi adamul ma'. Yang pertama, tak ada ayak di tempat yang memang kebiasaannya tak ada ayak, kebiasaannya ada ayak. Yang kedua, tak ada ayak di tempat yang kebiasaannya memang tak ada ayak. Contoh padang pasir. Padang pasir memang tak ada ayak. Tak ada ayak. Jadi kalau tak ada ayak di padang pasir, kan?
Yang tu kita kata dia boleh tayamum dan solat dia tidak perlu diulang bila dia jumpa ayak. Tapi kalau tempat yang biasanya ada ayak, macam perumahan kita, biasanya ada ayak. Kan tiba-tiba ayak tak main, putih bekalan ayak. Kita tak tahan. Di kedai nak beli ayak mineral, habis. Tak biasa tempat tu ada ayak ni. Kalau dah cari ayak, tak jumpa. Waktu solat pun dah nak habis, tayamum. Tapi bila main ayak, kena qada. Okey? So yang pertama dia kata yang tak perlu qada kalau kita tak ada ayak di tempat yang memang kebiasaan tempat tak ada ayak. Tak buat macam mana? Atau tak ada ayak sebab lupa. Nisyanuhu. Au idlaluhu fi rahlih. Tak ada ayak ni sama ada terlupa bawa ayak. Kan orang dulu kan jalan, bukan kena bawa ayak. Kan kalau tak bawa ayak, macam mana? Lupa bawa ayak. Macam mana tak ada ayak? Atau ayak tu hilang dalam tempat simpan, cari tak jumpa. Waktu sembahyang nak habis lah. Duk cari mana ayak kita. Tak apa, nak buat macam mana? So ni adalah kondisi-kondisi faqdul ma'. Ya, faqdul ma'. Dan faqdul ma' ini ialah sama ada secara hissi memang physically tak ada ayak, ataupun secara maknawi. Maknawi adalah sakit lah. Okey. Dan orang yang tak ada ayak bagi orang musafir. Ya. Orang musafir tak ada ayak. Ya. Macam kita duduk di kawasan perumahan tak ada ayak, kita kata tadi yang ni ialah faqdul ma' bimakanin yaghlibu fihi wujudul ma'. Jadi kalau tak ada ayak pun, kalau ayak mai lepas tu kena qada. Dia kata bila tak ada ayak, ya, apa nak kena buat? Dia kata yang pertama ayyatayaqqana adam wujudil ma'i haulah. Pertama sekali dia yakin memang kawasan ni tak ada ayak. Pasal apa? Dia musafir tengah-tengah padang pasir atau kereta dia rosak tengah-tengah kawasan yang memang tidak ada ayak. Macam Malaysia ni payahlah kita nak tergambar tempat tak ada ayak, payah. Kan? Tapi kalau kita faham negara-negara yang bukan macam kita, negara Arab, kita payah, kita faham lah. Maka kalau dia yakin memang tempat tak ada ayak, memang dia tahu dah tempat ni memang tak ada ayak, dia boleh terus tayamum. Tak payah nak cari-cari ayak. Tak payah nak pergi cari-cari apa, memang dah tahu tak ada. Buang masa lah. Yang kedua, dia tahu ada ayak di kawasan yang dekat dengannya atau jauh daripadanya. Maka dia kena cari ayak. Ya, kalau dia tahu dia boleh dapatkan ayak, ya, dia tahu dia boleh dapatkan ayak, maka dia kena cari tempat-tempat yang ada kemungkinan ada ayak. Setelah masuknya waktu solat. Masuk waktu solat baru dia start cari. Itu syarat dia. Ya. Ulama kata jauh mana dia nak kena cari. Iaitulah dia kata ila haddil ghaus. Haddil ghaus ni kawasan yang kalau jadi masalah, kalau dia keluar kawan dia pun boleh dengar. Dia kata lebih kurang 144 meter. Ya, ini anggaran barulah. Tapi lebih kita boleh agak-agak lah kan. Atau yang ketiga, dia yakin ada ayak. Dia yakin ada ayak.
Yang kedua tadi dia menyangka harus, dia kata mungkin ada ayat. Maka dia kena pergi cari, bila masuk waktu solat dia pergi cari sekadar sejauh haddul ghaus 144 meter. Kalau tak jumpa, maka dia boleh tayamum. Tapi kalau dia yakin, ini dia yakin, dia kata memang ada, confirm ada ayat. Kawasan ni memang ada ayat. Yang pertama dia yakin tak ada ayat. Yang kedua dia kata mungkin ada ayat. Yang ketiga, yakin kata ada ayat. Yakin ada ayat, yang pertama ialah ayat tu dalam kawasan yang dekat. Ya. Kawasan yang dekat lebih kurang 2,782 meter. Setengah. Ya. Kan. Dalam kawasan ini, jarak ini, kalau dia ada ayat, yakin ada ayat, kata ulama ialah kawasan yang dia sanggup berulang alik pergi untuk beli barang keperluan duniawi dia. Kita biasa shopping, kita sanggup pergi sampai mana? Hanya kerana nak beli coklat Cadbury, hanya kerana nak beli apa benda-benda kan, kita sanggup pergi sampai tu. Duduk sini sanggup pergi sampai Big Valley, sampai Oikwan Utama kan. Jadi kalau nak cari ayat nak semayang, kena sanggup jugalah. Pasal kita tahu tempat tu ada ayat. Kita yakin tempat tu ada ayat. Yang kedua, dia yakin tempat tu ada ayat tapi jauh. Jauh makna lebih daripada had tadilah. Lebih daripada 3,000 meter. Kan? Yang ini, ulama kata, tengok keadaan. Kalau selamat, kalau aman, tidak menyusahkan, dia pergi. Kalau tak selamat, kalau tidak aman, musafir kan, orang musafir kan semua tempat. Dia tak tahu tempat tu selamat ke tidak, tak perlu pergi. Yang ketiga, ayat tu tempat jauh ataupun tempat dekat. Tapi dan dia yakin selamat nak pergi, tak ada masalah. Tapi dia kata kalau pergi sebab jalan mungkin sesak dan sebagainya, keluar waktu sembahyang. Waktu sembahyang habis. Tak dan. Waktu sembahyang akan habis. Kan? Yang ini dia tayamum. Ya. Dia tayamum dan tidak perlu pergi cari ayat tadi. Dan yang keempat, ayat tu ada. Ayat tu ada, ayat pergi ke, ayat paip ke apa ke, tapi kepala paip tu satu je. Orang ramai. Nak kena bergiliat-giliat. Dan kalau nak ikut giliran, kalau sampai turn dia, pakai habis waktu sembahyang. Dan tak ada cara dah. Memang itu cara. Timba ada satu, telaga ada. Tapi timba ada satu je. Kan? Yang nak ambil uduk ni ramai. Puluh-puluh orang, ratus-ratus orang. Kan? Dan kalau tunggu giliran, pakai habis waktu sembahyang. Dia kata, nak tunggu macam mana ni? Waktu sembahyang tinggal 10 minit ni lagi lah. Ini dia juga tayamum. Tayamum dan tidak perlu ulang sembahyang. Atau tempat ada ayat tu ada bahaya. Sungai ada buaya. Dekat sungai, tapi sungai tu ada buaya, duk terbelahang mulut. Tak payahlah. Kan, tak payahlah. Laut ada ikan jerung. Ikan jos duk keliling. Nak pergi ambil ayat laut tak berani. Kan? Tak payah. Kan? Jadi kalau ada bahaya yang macam itu, dia boleh tayamum. Ya. So ini yang pertama, tidak ada ayat. Tidak ada ayat, ada 4 keadaan yang kita sebutkan tadi. Ya. Apa dia ulang lagi sekali? Yakin tak ada ayat. Yakin tak ada ayat.
tayamum. Terus tak payah cari. Menyangka mungkin ada ayak. Ini dia kena cari. Tapi cari tu dia haddul ghaus. Sekadar kawasan yang kalau dia keluar kawan-kawan dia dalam kafilah, dalam musafir dengan dia tu, dia pun boleh dengar. Yang ketiga, ayak, dia yakin ada ayak. Yakin ada ayak. Yakin ada ayak, ada 3 keadaan. Ayak tu dekat, yang ni dia kena pergi ambil. Ayak tu jauh, ya, maka tidak wajib pergi ambil. Ayak tu jauh dan kalau dia pergi menyebabkan keluar waktu solat pun tak perlu dan terus tayamum. Dan keadaan yang keempat, ada ayak tapi ada benda menghalang. Sama ada kerana banyak orang nak pakai ayak dan hanya ada satu alat saja yang boleh menyalurkan air, menyebabkan kalau dia tunggu, menyebabkan orang habis waktu solat, tunggu orang habis waktu solat, ataupun tempat ada ayak tu ada bahaya, sungai ada buaya, laut ada ikan jerung, duk tunggu, kalau dia suar tangan ikan jerung tu ngap dia, maka tidak perlu cari ayak, bahkan boleh tayamum. Dan tak ada ayak tadi disyaratkan apa dia? Mestilah di tempat yang memang kebiasaannya tidak ada air. Itulah dalam keadaan musafir. Adapun kalau tak ada ayak itu waktu hadar, ketika dia hadir di pekan, di rumah dia, di kawasan tempat tinggal, tak ada ayak, putus ayak, maka dia pun boleh tayamum macam tadi juga, hukum sama, cuma bezanya kalau ayak mai balik, dia kena ulang, kena qada salat yang dia dah salat dengan tayamum. Kalau tak ada ayak masa musafir, dia boleh sembahyang dan tidak perlu qada. Sebab yang kedua ialah al-marad, sakit. Sakit. Kan kita dah baca hadis yang kawan yang luka dalam perang. Kan dia, lepas tu dia junub. Lepas tu dia tanya sahabat-sahabat dia, bolehkah nak tayamum saja? Dia kata tak boleh, kena mandi. Mandi mati. Nabi kata qatalahumullah. Hampa depa bunuh dia. Fatwa depa tu menyebabkan dia mati, terbunuh, mati kerana ayak. Kan? Sedangkan sepatutnya boleh tayamum. Kan? Dan hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang kita cerita tadi, yang dia sembahyang jadi imam ketika waktu sejuk sangat. Kan? Dan keadaan sakit ni ada 3 bahagian. Yang pertama, sakit yang ditakuti padanya menggunakan air akan memusnahkan dirinya atau anggota badannya atau manfaat anggota badan. Sama ada kalau dia pakai ayak, pakai matilah. Kalau mandi junub ni, dalam keadaan dia luka-luka apa semua ni, kawan bawa aksiden tapi junub. Kan duduk di hospital junub. Takkan nak mandi wajib? Kan? Ataupun perempuan habis haid, kan nak mandi wajib, badan luka penuh lagi, doktor kata kalau kena ayak ni pakai kiau. Kan? Ataupun rosak anggota badan atau hilang manfaat anggota badan, maka sakit yang macam ni membolehkan dia tayamum. Yang kedua, bertambah penyakit macam kita kata tadi. Dia tak rosak badan tapi penyakit bertambah. Doktor kata kalau kena ayak ni makin teruklah sakit. Lambat baik, lambat sembuh. Jadi panjang lagi, patutnya sebulan, sebab kena ayak jadi 2 bulan nak kena tunggu. Atau kita kata tadi, meninggalkan kesan parut yang memburukkan pada anggota yang zahir. Kalau anggota yang batin tak kira, tapi anggota yang zahir, ya. So ini adalah keadaan yang mengharuskan kita tayamum bila kita keadaan kita sakit.
Dan yang ketiga, sebab yang dia sebut di sini adalah perlukan kepada ayat kerana dahaga akan haiwan yang dihormati nyawanya. Maknanya haiwan itu syarak iktiraf nyawanya perlu dijaga. Dan air ada cukup-cukup untuk buat minum. Kalau kita pakai buat mandi atau wuduk, habis air tu pakai mati dahaga. Maka boleh tayamum. Boleh tayamum. Kan? Dan ada 9 keadaan yang disebut oleh Syekh Zakaria yang menyebabkan kita wajib ulang sembahyang. Bila kita tayamum, bila kita jumpa ayat, kita kena qada balik sembahyang kita sembahyang masa tayamum. Apa dia? Yang pertama kita sebut tadi, hilang ayat di tempat yang biasanya ada ayat. Atau terlupa bawa ayat. Dia terlupa bawa ayat. Dia terlupa bawa bekal ayat. Dia pergi musafir, dia selalu terlupa. Salah dia lah, lupa bawa ayat. Maka dia boleh tayamum, tapi bila jumpa ayat kena qada. Atau ayat hilang, bawa ayat hilang, cuai, simpan, jatuh tengah jalan ke, bekas ayat tadi, kena qada balik. Atau bagi orang yang sakit, bila dia tayamum kerana sakit, ada beberapa keadaan. Ya, sakit ni ada beberapa keadaan. Ya. Yang ini dia panggil masalah orang yang pakai jabirah, orang yang pakai pembalut luka atau penganduh patah. Orang patah bubuh semen kaki kan. Atau orang luka dia bubuh plaster, dia bubuh pembalut luka. Kan? Yang ni ada beberapa keadaan. Ya. Kalau dia boleh cabut, maksudnya luka sikit je buah plaster, sejam 2 jam dah lega dah, kan? Tu dia kena cabut. Kena cabut, basuh air kan, dah lega dah, kan? Tapi kalau tak boleh cabut, orang patah kaki, orang luka aksiden teruk, kan? Dia ada beberapa keadaan. Yang pertama, an takuna al-jabiratu fi a'dha'i tayammum. Pembalut luka atau penganduh patah tadi di anggota tayamum, di muka atau di tangan sampai siku. Ni anggota tayamum. Patah tangan, luka muka, kepala, balut. Kan? Fa'alaihi al-i'adatu mutlaqah. Maka hendaklah dia mengulang solat secara mutlak. Kalau pembalut lukanya di kawasan anggota wuduk, di anggota tayamum, maka yang ni, orang yang macam ni memang lepas dia sembuh luka, dah boleh kena ayat, dia kena ulang solat yang dia solat masa dia sakit. Ini yang mazhab, yang mu'tamad dalam mazhab gitu. Boleh kan nak beramal dengan yang pendapat yang macam ni? Mungkin payahlah kepada tuan-tuan dan perempuan, orang awam memang payahlah. Dia kata terah sembahyang waktu ni pun cukup-cukup makan, nak suruh qada, kaki patah sebulan 2 bulan. Ya Allah, sungguh ke ustaz nak suruh mereka qada. Tambah pula patah kaki tu mak rempit, terah nak suruh dia sembahyang tu jenuh. Kan? Masa dia tak patah kaki pun sembahyang tak cukup. Kan? Masa patah kaki itulah dia teringin nak sembahyang. Pasal apa? Dah insaf sekejap. Kan? Lepas lega tu, nak suruh dia qada ke mana ustaz? Oi. Nak suruh dia sembahyang waktu pun jenuh. Kan? Ada orang ahli fiqh ni, dia kena, macam kita kata ahli fiqh, dia kena pick up the worst situation ever. Tak sama macam orang ahli hadis. Lepas tu kadang selalu orang ahli fiqh dia bergaduh dengan orang ahli hadis tak.
Orang ahli hadis, Nabi cakap macam ni lah hadis, kita kena buat ke ni. Dia faham hak dia. Orang ahli fiqh bila dia bincang hukum, dia tak fikir orang hak yang hakim masjid, orang hak memang duk main kuliah. Tok Mufti bila nak bagi fatwa, kita mengajak, saya mengajak ni boleh. Pasal tuan-tuan hak duk main dengar kelas saya lah ni, dah tentulah orang hak kaki semayang, orang hak jenis semayang, orang jenis mengaji. Jadi tuan-tuan boleh tak amal dengan hak saya ajak ni? Mestilah boleh. Kan? Pasal memang duk jaga semayang dah, insya-Allah taala. Tapi tu bila mai mufti, tok mufti hak minta fatwa dengan dia tu, orang tu jangan kata kuliah maghrib pun royak. Untung besar lah dia mai tanya tok mufti fatwa, tak pernah tiba-tiba mai tanya. Kan? Jangan kata kuliah subuh pun lelap, lesak, lenyap. Kan? Tiba-tiba besar untung dia mai telefon. Tiba-tiba telefon jabat mufti tanya hukum. Saya baru ni insiden semayang, ambil wuduk, tayamum, macam mana nak buat? Ada orang kata kena qada. Sebab insiden, saya rempit tok mufti oi. Tok mufti pun dengar kata mak rempit rupanya. Kan? Alhamdulillah Allah Taala bagi dekat dia hidayah. Mai telefon tanya hukum tak pernah benar. Dah hidup dia duk rempit pun. Kan? Takkan kita nak bagi kat dia fatwa lagu ni. Benar lah. Kan? Hak macam tu dia kena tanya tok mufti. Nanti tok mufti bagilah fatwa mazhab lain. Tak apa. Kan? Kan? Adalah cara penyelesaian dia. Tapi tuan-tuan perempuan nak duk mengaji ni, takkanlah. Kan kita nak bagi fatwa untuk orang mak rempit. Kan? Baik. Jadi kalau pembalut luka atau penganduh patah di anggota tayamum, maka hendaklah dia mengulang salatnya. Semula setelah sembuh, setelah boleh pakai ayat, kena ulang, kena qada salat hak dia sembahyang dengan tayamum. Dan masa sakit tu pun wajib tayamum dan wajib sembahyang. Bukan kata nak wajib juga sembahyang. Tak sembahyang berdosa. Berdosa tak sembahyang berdosa. Masuk neraka. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kalau an salatihim sahun pun dah fawailun, apa lagi tak sembahyang terus? Lagilah. Kan? Yang kedua, an takuna fi ghairi a'dha'il wudu', a'dha'it tayammum. Pembalut luka, penganduh luka ni bukan pada anggota tayamum. Patah kaki, luka di kaki, luka di perut, bukan anggota tayamum tak. Ataupun ni patah bau luka dekat sini, balut kat sini, atas daripada anggota tayamum, atas daripada siku. Dan ni bukan anggota tayamum lah. Nak buat apa nak? Dia kata di sini ada beberapa situasi. Yang pertama, pembalut luka tu atau penganduh patah tu memang ambil cukup kawasan luka. Lah ni kan kalau luka, orang tak pakai plaster dah. Orang ada ubat, dia semuk. Dia semuk tu memang cukup semuk atas tempat luka tu ya. Dia jadi macam satu lapisan. Kan? Dia tak ada ambil lebih. Memang cukup atas luka. Kan? Hak yang ni kita kata tak ada isu. Dia boleh tayamum dan dia tak perlu ulang solat. Sama ada masa dia bubuh penutup luka tu dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Macam mana? Kita akan habang. Adapun kalau dia bubuh pembalut luka tadi lebih daripada kadar tempat luka. Ya? Lebih daripada kadar tempat pegang. Pasal apa? Kita kata memanglah luka dekat sini. Kan, tapi nak kena balut semua ni.
kita kata. Kena balut semua ni. Balut lebih. Kan? Lebih daripada kawasan luka. Jadi ada kawasan yang tak ada luka apa pun, tapi kawasan tu diambil untuk dibalut nak pegang luka tu. Kan? Lebih daripada hak sepatutnya. Sekejap. Dia ada banyak pecahan. Kita ulang lagi sekali. Yang pertama, tadi kita sebut dia ambil cukup-cukup kawasan luka. Yang ni dia tak payah ulang semayang. Sama ada dia bubuh pembalut luka itu dalam keadaan dia suci ataupun tidak suci. Dalam keadaan dia ada hadas ataupun tidak ada hadas. Dalam keadaan najis ataupun tidak najis. Yang kedua, dia bubuh tu pembalut luka tu dengan kawasan yang perlu diikat. Katalah dia luka sini, jatuh motor, luka. Kan? Patah kaki. Kaki patah bukan nak boleh balut dekat tempat patah saja. Kan? Dia nak kena pegang. Ada kawasan dia ambil tu pegang. Kawasan yang sahih, yang sihat, yang tak sakit tapi dibalut sekali untuk memegang tempat luka. Yang ni kita tengok. Kalau masa dia balut tu, dia dalam keadaan suci. Suci maknanya dia bukan dalam keadaan hadas lah. Pasal ulama, dia ambil hukum jabirah ni daripada hukum sapu atas khuf. Dan syarat sapu atas khuf ialah mestilah kita pakai khuf dalam keadaan kita ada wuduk, suci daripada hadas kecil ada besar. Lepas tu kalau jadi hadas, lepas dah kita pakai khuf, barulah kita boleh sapu atas khuf. Maka ulama' dia qiyas kat situ, dia kata kalau masa dia balut luka, dia dalam keadaan suci. Suci daripada hadas. Kan? Dia jatuh tu masa dah ambil, dalam keadaan dia ambil wuduk. Wuduk tu ada di badan dia. Kan? Memang dia tak ada hadas. Lepas tu luka. Luka balut luka. Dan luka tu pun dicuci. Tidak ada najis. Dicuci. Dilap. Dibasuh. Kan? Ada alkohol, swab apa semua. Suci tempat tu. Lepas tu dibalut. Maka yang ini disebabkan dia ambil hanya sekadar kawasan yang diperlukan dan dibalut dalam keadaan dia suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Maka dia tak perlu ulang solat. Tak perlu ulang solat. Memang balut tu cukup-cukup. Memang itulah kawasan yang diperlukan. Walaupun kawasan tu tak luka tapi perlu dibalut untuk menganduh luka tadi. Okey. So ni dua keadaan yang dia tak perlu ulang. Yang pertama, dia ambil cukup-cukup kawasan luka. Yang ni memang tak payah ulang. Sama ada dia balut tu dalam keadaan dia berhadas ke, dia tak berhadas ke, dia suci ke tak suci ke. Macam kita kata tadi, dia luka betul dia ambil spray hak luka tu. Dia spray cukup-cukup atas tempat luka dia. Tak lebih tak kurang. Yang ni kita kata memang dia tak payah ulang salat. Ini bagi kategori bukan kawasan anggota tayamum. Okay. Yang kedua ialah dia ada ambil kawasan sihat, kawasan yang tak sakit, yang tak luka, tapi kawasan tu diperlukan untuk membalut luka. Yang ini syaratnya kalau dia balut dalam keadaan suci, keadaan dia tidak berhadas dan kawasan luka itu telah dicuci, maka dia tak perlu ulang solat. Tak perlu ulang solat. Adapun jikalau diletakkan pembalut tadi dalam keadaan suci tapi lebih daripada kadar yang diperlukan. Dia kata balut lebih sikit. Saya pun takut tetanggai. Padahal tak perlu pun kawasan tu, tapi dia saja balut lebih. Atau dibalut cukup-cukup
pada kawasan yang diperlukan tapi dah balut dalam keadaan tidak suci, dia berhadas atau najis, tak basuh luka. Maka dalam keadaan ini ataupun balut dahlah balut lebih daripada seperlukan dan tidak suci pula, yang ni memerlukan dia mengulang solat bila dia sembuh, bila dia dah boleh guna air. Ya? Bila dia boleh guna air. Contohlah kaki dia patah kan. Lepas tu balut, tapi bahasa balut tu dia dalam keadaan tidak ada wuduk, dia dalam keadaan hadas. Maka bila dia tak boleh ambil wuduk pasal kaki kan, maka dia kena tayamum kan. Paling kurang dia kena ganti tayamum pada kaki, maksudnya ganti kaki. Katalah muka dia boleh ambil wuduk, tangan dia boleh ambil wuduk, kepala boleh ambil wuduk, tapi tangan kaki tak boleh. Orang yang macam ni dia hanya ambil wuduk bagi mengganti anggota yang tak boleh ambil wuduk, tayamum untuk anggota. Yang ni pun samalah kes dia. Kan? Dia tayamum ni ada kondisi. Tayamum memang mengganti wuduk sepenuhnya sebab dia memang tak boleh ambil wuduk langsung atau tak boleh mandi langsung janabah, atau mengganti bahagian yang tak boleh kena air sahaja. Itu dua keadaan tayamum. Ya. Katalah dia luka dekat sini, balut di sini, bumbu plaster, tapi depan ni boleh kena air, dekat siku boleh kena air kan. Jadi dia kena basuh kawasan hak boleh kena air ni, dia basuh dengan air. Lepas tu baru dia tayamum ganti tempat hak tak boleh kena air. Gitu cara dia ya. Dan kalau wuduk dia kena ikut tertib. Kalau mandi tak apalah, mana-mana satu. Yang ketiga dia kata ialah sebab tayamum ni berhajat kepada air untuk minum haiwan yang dihormati nyawanya, iaitulah yang diharamkan bunuh. Iaitulah yang lain daripada yang dia sebut. Wa ghairul muhtaram, dan binatang yang tidak dihormati nyawanya, 6 benda. Yang pertama, tarikus salah, orang yang tak semayang. Orang Islam tapi tak semayang. Apa hukum syarak dari segi hukum had, dia dikenakan hukuman bunuh, betul tak? Maka orang yang macam ni, katalah kita pergi musafir dengan dia, lepas tu ada ayak ni cukup untuk minum kita dengan minum dia. Tapi kalau kita buat cukup untuk minum dengan tayamum, tapi kalau kita wuduk ataupun mandi, tapi kalau kita guna untuk minum dan juga wuduk kita, tak cukup untuk dia minum. Tapi dia ni orang tak sembahyang. Orang yang meninggalkan solat, maka kita tak perlu jaga nyawa dia. Kecuali kita kata dekat dia, taubat sekarang. Orang yang maksiat, dia disuruh bertaubat sekarang. Kalau dia bertaubat, itu nyawa dia dipelihara. Dan syarat orang yang tinggal semayang ni, apa dia yang menyebabkan dia, kita kata nyawa dia tidak dihormati lagi, iaitulah dia meninggalkannya dengan sengaja, kerana malas, bukan lupa. Ya. Adapun kalau dia tinggal sebab memang dia tak percaya solat, itu murtad, lebih teruk lagi. Na'udzubillah min zalik. Dan dia mengeluarkan waktunya sehingga habis waktu jamak. Yang ni dia tinggal semayang zuhur sampai habis waktu asar, dan tinggal semayang maghrib sampai habis waktu isyak.
Maka ketika itu dia dikira meninggalkan solat. Dan barulah bila jadi macam itu dia ditangkap dan ditahan dan disuruh solat. Ya, dan disuruh solat. Dan hendaklah dia telah pun disuruh dengan perintah pemerintah mahkamah syariah untuk bertaubat dan solat, tapi dia tak buat. Dan telah disuruh bertaubat. Ya, dan dia tidak bertaubat. Itu syarat yang kita kata tadi, orang tu dihukum sebagai peninggal solat, orang yang meninggalkan solat. Okay. Yang kedua, wazani al-muhsan, orang penzina muhsan yang telah sabit hukum zinanya. Pasal dia memang akan dihukum mati rejam di mahkamah. Kan? Mahkamah dah sabitkan kesalahan bahawa dia ni penzina muhsan, dia akan dihukum rejam. Maka nyawa dia bukan lagi muhtaram. Wal murtad, orang yang murtad yang telah sabit kesalahannya di mahkamah sebagai murtad. Wal kafirul harbi, orang kafir harbi, orang kafir yang berperang dengan kita. Adapun orang kafir di Malaysia ni kafir zimmi, kita kena jaga nyawa mereka, jaga harta benda mereka. Mereka adalah orang kafir yang di bawah jagaan kita. Sebagai orang Islam kita kena jaga mereka. Wal kalbul aqur, anjing gila. Anjing tak gila yang memang dibawa sebagai anjing pemburu ke apakah, yang tu dijaga nyawanya. Wal khinzir, dan babi. Babi tak dijaga nyawa. Babi bukan binatang peliharaan. Ya? Jadi lain daripada 6 binatang ni, maka dia adalah haiwan yang dihormati nyawanya. Maka kalau ada ayak cukup-cukup untuk minum bagi menjaga nyawa lain daripada 6 benda ni, maka bolehlah kita tayamum. Tapi kalau ada ayak untuk minum 6 benda ni, tak perlu jaga nyawa mereka. Ya. So itulah sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum yang diringkaskan oleh musannif menjadi 3 sebab. Dan ada lagi sebab-sebab lain yang disebut lebih terperinci seperti terlalu sejuk atau terlalu panas. Ayak terlalu sejuk. Musim sejuk. Musim sejuk di Saudi ataupun di negara Eropah. Kan sejuk sungguh, sejuk gedi, bahaya, sejuk sampai ke tulang. Bangkit-bangkit buka-buka ayak pancak dia lah, rosak, water heater rosak. Nak panas ayak tak ada, tak dan. Maka dia boleh, waktu subuh nak habis dah, dia boleh tayamum, tapi bila dah boleh panaskan air, dia kena qada. Orang yang musafir, kita kata tadi musafir dia tak kena qada, tapi kalau dia musafir yang maksiat, kan, musafir maksiat tidak ada rukhsah, maka dia tak boleh tayamum. Tapi macam mana kita nak buat? Nak kata jangan sembahyang ke? Tak, kita suruh dia bertaubat, kita suruh dia istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kata dia tak jadi nak teruskan perjalanan musafir maksiat dia ni, maka masa tu dia boleh tayamum. Macam wali lah. Wali nak jadi nikah anak, kan wali fasik. Kan? Takkan kita nak kata tak boleh nikah, wali fasik. Macam mana kita nak buat? Sebab itulah Tok Qadhi yang jabat agama tu, dia suruh istighfar. Kan? Dia suruh istighfar. Taubatlah tu. Kan? Suruh istighfar. Tapi nak suruh dia seorang-seorang istighfar, malulah. Dia suruhlah semua orang pakai istighfar. Maka dengan istighfar itu, kita anggap masa dia jadi wali tu dia tak fasik. Maka sahlah pernikahan anak dia tadi. Alhamdulillah. Itu di antara hilah-hilah syar'i yang dibenarkan. Atau masa dia nak tayamum, badan dia ada najis. Macam kita tadi lah, kan? Dia balut luka.
Ataupun memang dia ada najis, dia tak ada ayak, dia qadha hajat, dia buang ayak kecil, tak ada ayak nak basuh, tak ada batu nak istinja. Lepas tu masuk waktu semayang, ayak tak ada nak ambil wuduk, nak basuh kencing pun tak ada, batu pun tak ada. Apa guna? Kita kata dia tayamum, tapi bila dia dah jumpa ayak, dia istinja, ambil wuduk, qadha balik solat yang tadi. Itu adalah 9 keadaan yang wajib mengulang semayang. Okey? So ini adalah sebab-sebab tayamum. Soalan dia ni tanya, tayamum ni tempat boleh kena ayak, tak boleh kena ayak, 2 kali kerja. Nak buat macam mana? Nabi yang suruh itu, betul tak? Kan? Bukan kita suruh, Nabi abang. Ni geng-geng sunnah ni, kadang-kadang mereka perasa ikut sunnah, tapi mereka haram tak ngaji hadis pun. Kan? Padahal Nabi habaq dekat kawan yang junub. Kan? Yang mati tu kan, Nabi kata cukuplah untuk dia basuh ayak tempat yang dia boleh basuh dan dia tayamum. Nabi yang sebut, bukannya kita sebut. Kan? Ni geng-geng puak mudah, kaum mudah. Mereka kira ambil hukum fiqh mana hak mudah, bukan mana hak ikut dalil. Lepas tu mereka kata mereka geng sunnah. Tak betul ya puak ni. Jangan terpedaya dengan mereka. Kan? Mereka padahal bukan ikut dalil, mereka ikut mana hak senang. Hak mereka rasa senang, mereka kata hak tu lah sunnah. Pasal apa? Agama ni senang. Padahal hak Nabi terang-terang abang. Nabi sendiri ajak ni. Kan? Ini dah masalah puak mudah ni. Bahaya. Lepas tu mengaku kata geng sunnah. Itu masalah. Allahul musta'an. Baik. Jadi kita cukup untuk sekadar itu untuk hari ini, dan kita akan sambung pada kelas yang akan datang, ialah berkenaan dengan syarat-syarat tayamum dan juga rukun-rukunnya. Naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.